أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini Allah himpunkan kita, Allah kumpulkan kita dalam rumah Allah yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkatan insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita meneruskan sedikit perkongsian ilmu pada malam ini, marilah sama-sama kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahi buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bihsanin ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat-niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan mati Allah SWT, insya-Allah kita akan berkongsi pada malam ni berkaitan dengan ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka. Dia menyebut dalam satu hadis yang berbunyi, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu. Ia adalah ilmu yang akan dilupakan dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Maknanya tuan-tuan, yang dicabut ini adalah di mana dimatikan para alim ulama yang faham dan tahu berkaitan dengan ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka ini. Baik. Yang kedua adalah ilmu yang akan dilupakan. Maknanya tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian, ilmu yang akan dilupakan adalah apabila berlaku sahaja kematian, tidak lagi digunakan ilmu faraid ini dalam proses ataupun kaedah pembahagian harta pusaka. Untuk kita faham lanjut hukumnya, hukum kita belajar. Hari ni tuan-tuan belajar, nak dengar, tahu tentang persenganan ilmu faraid ni, hukumnya adalah fardu kifayah. Perlunya ada orang yang tahu dan faham dalam masyarakat kita ni, dalam Korea tuan-tuan ni, dalam tuan-tuan punya kuartus ni sebagainya, perumahan tuan-tuan ni, ya, maka perlunya ada yang orang yang tahu dan faham berkaitan dengan ilmu faraid. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Baik. Mengamalkan ilmu faraid ini, ya, mengamalkan maksudnya berlaku sahaja kematian, cara kaedah pembahagian harta pusaka itu kaedahnya satu saja, iaitu mengikut hukum faraid. Tak ada kaedah lain. Okey, tak ada kaedah lain. Okey. Waris nak menerima bahagian pusaka ataupun bahagian faraid itu terpulang. Sama ada tuan-tuan nak terima boleh, tuan-tuan nak lepaskan boleh, tak ada masalah. Baik. Tapi ada orang kata, Ustaz, kami tak ikut hukum faraid.
kami bagi harta pusaka arwah mak ayah kami ni bagi sama rata. Ada yang cakap macam tu. Bahagi sama rata juga, kalau kita faham dan kita tahu, dia merupakan salah satu cabang daripada ilmu faraid itu, iaitu cabang maksudkan adalah taharrush. Taharrush ni maknanya melepaskan. Boleh sebut tadi, tuan-tuan boleh nak lepaskan semua. Kaedah taharrush ni yang pertama adalah dengan cara kita melepaskan semua. Lepas, tak nak langsung. Berapa pun bahagian tak nak langsung. Kan? Tapi sebelum kita nak lepaskan bahagian pusaka, perlulah kita tahu berapakah bahagian yang kita dapat. Yang setiap individu ataupun waris pusaka ini dapat daripada harta pusaka tersebut. Bahagian anak lakinya berapa. Kalau kita anak laki, tahu dah bahagian kita berapa. Kalau kita anak perempuan, kita tahu dah bahagian kita berapa. Kalau kita ayah, tahu dah bahagian kita berapa dan sebagainya. Dah tahu, dah tentu bahagian kita nak lepaskan terpulang. Tak ada masalah. Itu kaedah yang pertama, dia melepaskan semuanya. Okay. Yang kedua adalah dengan cara melepaskan dengan bagi sama rata. Okay. Kita adik-beradik ada 2 orang, contoh lelaki dan perempuan. Okay. Maka pusaka yang tinggalkan sebanyak, contoh duit dalam simpanan ASB 30,000. Okay. Maka pembahagiannya, kalau ikut faraid, 2 bahagian 2 nisbah 1. 1 bahagian lelaki bersama dengan 2 orang punya perempuan. Kalau 30,000, perempuan 10,000, lelaki 20,000. Macam tu kiraannya. Tetapi sebabkan adik-beradik 2 orang je, duit pun 30,000, maka kita bagi sama rata. Lelaki lepaskan lagi 5,000 kepada pihak perempuan. So maksudnya dia bahagi sama rata, iaitu juga dalam konsep taharrush, melepaskan, dalam kaedah beri sama rata. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah kaedah dalam bentuk tebus pusaka. Tebus pusaka ni maknanya begini. Katakanlah dalam kita ada arwah ayah kita atau arwah mak kita tinggalkan sebidang tanah. Okey. Sebidang tanah yang nilainya bahagian dah bagi semua bahagian-bahagian adik-beradik kita, seorang dapat, sebabkan lelaki saja, seorang dapat, adik-beradik kita 3 orang, bahagian pusaka seorang dengan nilai tanah dengan bahagia 160,000, maka seorang punya bahagian 50,000. Okey. Kaedah tebus pusaka ni begini. Okey. Kita tahu dah bahagian adik-beradik kita yang lain adalah sebanyak kita 50,000, yang 2 orang lagi 100,000 lah. Kan, sebab harga dia 150,000. Okey. Jadinya dengan cara kaedah tebus pusaka dia begini. Okey. Panjang ni, boleh Okey. Okey. Sebidang tanah berharga 150,000. Okey. Adik-beradik kita 3 lelaki, contoh. Okey. Bahagian seorang 50,000. Okey. Ada lagi, sebahagian kita 50,000, abang kita 50,000, adik kita 50,000. Kita dengan yang tengah-tengah. Baik. Jadi macam nak tebus pusaka ni? Bahagian kita 50,000, bahagian lain lagi adalah sebanyak 100,000. Kaedah tebus pusaka adalah kita membayar kepada adik-beradik kita sebanyak 100,000 ini kepada 50,000 seorang. Maka kita dapat tanah yang berharga 150,000. Itu kaedah tebus pusaka. Kalau contoh, kalau katalah rumah dan sebagainya, itulah kaedahnya. Kita bayar dengan duit kita untuk tebus pusaka keluarga kita, untuk mudahkan urusan. So tanah ni akan tukar kepada pemiliknya seorang saja, daripada tukar kepada 3 orang penama dalam ni. Okey. Itu kaedah tebus pusaka. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah ganti. Yang keempat. Okey, kaedah ganti. Kaedah ganti ni begini. Contohlah, sama juga tanah ada sama 3 adik-beradik 3 orang, 3 lelaki, tanah pun berharga 150,000. Dalam masa yang sama, arwah juga ada meninggalkan duit dalam bentuk
simpanan ke, SB ke, tabung haji ke, jumlahnya bernilai 50,000. 50,000. Kita kata dengan abang kita beginilah. Sekarang ni tanah ni harga 150,000. Duit ayah pun ada bahagian saya 50,000. Jadi saya tak nak ambil bahagian pusaka 50,000 ni, duit ni korang bagi saya tanah. Tu kan ganti. Macam tu. Okay? Itu juga kaedah takarus ataupun melepaskan. Supaya nak mudahkan urusan di kemudian hari dengan urusan tanah ni. Okay? Nak bagi sama rata ke, nak lepaskan ke, kita kena tahu dulu berapa bahagian kita dapat. Supaya kita tak nak nanti lepas ni 2 tahun, 3 tahun tanya, lu aku tak nak ambil pusaka ayah. Kan? Berapa dulu agaknya pusaka ayah tu? Bahagian kos saja 500,000. Dah teranggar masa tu. Saya kita tak nak ada berlaku kebelian. Atau ustaz, saya tak nak langsung bahagian pusaka ni. Tahu tak bahagian? Tak tahu. Tahu dulu bahagian pusaka mak kamu daripada harta ibu kamu 150,000. Awak ada fikir? Banyak ustaz. Iyalah, mak kamu tak ada harta contoh. Kan? Awak ada tahu. Yang penting tahu lepaskan. Okey, nak lepaskan. Begitu juga dengan sama rata. Kalau adik-beradik kita contoh. Okey, kalau kata adik-beradik kita 2 lelaki, 3 perempuan. Perempuan semua ke atas, kakak-kakak kita lah. Okey, duit ada sebanyak 100, kita katalah 300,000. Okey, duit ada 300,000 ni. Adik-beradik kita ada 5 orang. Kakak yang sulung kata, sekarang ni duit ada 300,000. Kita adik-beradik 5 orang, bagi seorang 60,000 dah. Dengar cakap kakak sulung. Contoh Kak Long, dengar cakap Kak Long sulung. Korang adik-adik semua kecil, Kak Long besarkan contoh. Ada dalam sentimen pula kan. Sentimen kecil, besar sebagainya. Tak boleh. Dia kena tentukan hak dulu. Okey, nak tentukan hak, berapa bahagian lelaki, berapa bahagian perempuan. Kalau tengok kat sini, lelaki kita kali dengan 2, 4, 7. So 300,000 ni kita bagi dengan 7. Kalau ikut sini, sekejap. 300,000 bahagi 7. Bermakna 42,000. Bahagian perempuan 84,000 bahagian lelaki. Dah tahu dah, okey, bahagian seorang lelaki dapat 84,000, bahagian seorang perempuan dapat 42,000. Dah jelas dah bahagian masing-masing. Okey, barulah kita buka ruang perbincangan. Okey, Kak Long, kami dah jelas dah bahagian kami dan kami setuju dengan Kak Long nak bagi sama rata. Sebab yang lepaskan lelaki. Lelaki nak lepaskan bahagian lelaki ni, nak mencukupkan bahagian perempuan jadi 60,000 tu. Kalau bagi sama rata, sebab tu kena tahu dan jelas. Kita tak boleh kita abang sulung ke, kita kakak sulung ke, kita ayah ke, kita siapa pun kita, dalam pembahagian harta pusaka tiada kuasa veto. Dia kena ikut hak yang tertentu sebab nak meredai antara satu sama yang lain. Okey? Tu kita kena tahu dan kita kena faham dan kita kena jelas. Supaya tak nak dakwa-dakwi dah di penghujung. Dah hujung kata kenapa dulu setuju? Yalah Kak Long cakap pun dah setuju. Kak Long kot. Abang Long kot takkan nak setuju kan? Tapi dalam hati membantah. Sebab kita nak redai dan kilau tak redha, keluarga kita tak redha, maka dikhawatiri, dibimbangi yang ambil tu kita makan hak orang lain. Tu paling takut tu. Allah dah jelaskan dah dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, 176 bahagian pusaka dah jelas dah. Lelaki punya bahagian berapa bahagian, perempuan punya bahagian berapa bahagian. Dah jelas dah, ayah, emak semua jelas dah. Suami, isteri semua dah jelas dan terang. Tak ada lagi dah selindung. Okey, baik. Okey, ni jelas kenapa kita kena tahu, kita faham berapa hak dan berapa bahagian supaya kita tahu untuk kita membuat keputusan. Nak lepas ke tak lepas ke terpulang. Okey? Okey, ada soalan-soalan setakat ni? Tak ada Okey, baik.
Okey. Okey. Apabila berlaku sahaja kematian, apabila berlaku sahaja kematian dalam keluarga kita, kita kena tahu, kita kena kenal siapakah waris yang selayaknya mendapat harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Sebelum tu, okey, sebab itulah kita yang masih hidup ni, kita kena kenalkan kepada pasangan kita. Contohnya, kalau abang mati, ni orang yang dapat bahagian harta pusaka. Okey, baik. Yang pertama, kita kena kenal waris. Siapakah waris pusaka? Waris pusaka. Okay. Waris pusaka yang pertama adalah waris wajib. Siapakah waris wajib? Yang pertama, lelaki adalah suami, ayah, anak lelaki. Perempuan, isteri, ibu, anak perempuan. Ini adalah waris wajib. Kalau panggil waris fardu faraid. Tiada apa yang menghalang daripada waris-waris ini mendapat harta pusaka kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah jika dia bukan beragama Islam. Okey, kalau dia bukan agama Islam, contohnya kita golongan mualaf dan waris dia, mak ayah dia tak masuk Islam, dia meninggal dunia, maka mak ayah dia tak dapat harta pusaka sebabkan dia bukan beragama Islam. Yang kedua adalah dia keluar dari Islam, maksudnya murtad. Okey, kalau Islam tak dapat harta pusaka. Dan yang ketiga, dia dijatuhkan hukuman, didapati membunuh pemilik harta tersebut. Itu diputuskan oleh pihak mahkamah. Bila mahkamah sabitkan bahawa dia terlibat ataupun dia adalah individu yang membunuh pemilik harta, maka harta bahagian pusakanya telah terhapus. Dia tak dapat harta pusaka. Itu mahkamah yang boleh tetapkan. Okay. Itu sahaja syarat-syarat yang menghalang waris fardu ni mendapat harta pusaka. Kalau dia tak dengar cakap ke, dia derhaka ke, dia tak kenang jasa ke, tak kenang budi ke, itu tidak pernah menghalang waris-waris tersebut mendapat harta pusaka. Sebagai contoh, kan, kita tahu ayah kita ni bermasalah dengan adik kita. Contoh, ayah kata, kalau aku mati 1 sen pun kau tak dapat harta pusaka aku. Kan, anak derhaka tak kenang budi macam itulah. Okey. Tapi bila mana berlaku kematian pada si ayah, okey, kita ni abang, kita buat macam tu. Bila kita buat macam tu, kita telah menghalang waris wajib mendapat harta pusaka. Dan kalau berlega di kalangan keluarga kita, adik-beradik kita sahaja pusaka tersebut dinafikan hak salah seorang yang dikatakan derhaka itu, maka adik-beradik ini makan harta batil. Itu tak nak, tuan-tuan. Dia tak dengar cakap ke, dia derhaka ke, itu tidak menghalang dia mendapat harta pusaka. Itu kena tahu, kena jelas. Berkata tak nak makan hak orang lain. Okey, itu yang pertama. Okey. Bila mana waris-waris pusaka ini, okey, dalam konteks harta waris-waris pusaka ini, waris yang kuat ialah ayah dan anak lelaki. Jika tiada ayah, jika tiada anak lelaki, maka warisnya akan pergi ke bahagian pusaka ni, okey, akan dapat juga di kalangan kita punya sisi kita, iaitu adik beradik. So kalau katakan kita haja anak lelaki, haja anak perempuan saja dan kelah ketiadaan ayah, maka berlaku apa-apa pada kita, maka waris pusaka itu terdiri di kalangan adik-beradik kita, sama ada lelaki ataupun perempuan, terlihat siapa yang masih hidup semasa kita meninggal dunia kelak. So sebab itulah kita kena kenal, sebab semua individu, setiap orang dia punya waris pusaka beza. Ada yang ada ayah saja, ada yang ada mak saja, dan sebagainya, kan. Baik. Okey. Baik, berapakah bahagian individu ataupun bahagian-bahagian pusaka yang mereka perolehi? Kita tengok betul-betul.
Ni tuan-tuan kena tahu ni, kalau orang datang ada yang meninggal kan, penduduk-penduduk perumahan polis ni jumpa apa? Jumpa pengusi, jumpa imam, jumpa AJK lah. Macam mana ni? Boleh bantu saya tak? Kita pun nganga. Kan? At least ada ilmu asas ni. Okey? Baik. Okey. Waris-waris ini kita mula dengan lelaki. Suami bila mana berlaku kematian kepada isteri, okey, suami ini dapat harta pusaka daripada keseluruhan. Apakah aset yang isteri itu tinggalkan? Yang pertama 1/2. 1/2 ini bila mana isteri yang meninggal tu tiada anak, tidak memiliki anak, sama ada dengan suami terakhir ataupun jika isteri itu pernah berkahwin sebelum ini, maka isteri ini tidak memiliki anak dengan suami yang sebelumnya. Itu maksudnya. So, suami dapat harta pusaka isteri sebanyak 1/2 daripada keseluruhan apa aset yang isteri itu tinggalkan. Rumah ke, kereta ke, apa semualah yang isteri itu tinggalkan, maka suami itu dapat 1/2. Jika yang mati itu meninggal dunia itu isteri dan ada anak, isteri itu meninggalkan anak, sama ada perkahwinan dengan suami yang terakhir ataupun dengan perkahwinan dengan suami sebelumnya, maka suami ini dapat 1/4 suku. Okey. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat kes yang berlaku kematian pada pemilik siapa yang kosmetik yang meninggal dekat Thailand tu, suami dapat 1/4 dah. Ustaz, mereka baru kahwin Ustaz. Baru kahwin ke? Selagi masih dalam tempoh perkahwinan, berlaku kematian pada suami isteri tersebut, maka suami itu layak dapat harta pusaka. Okey. Ayah pula. Ayah dapat 1/6. Ini kalau semua nyatalah. Ayah juga bukan akan menghabis harta, iaitu asabah. Itu saya bincangkan. Saya bincangkan yang asas saja. Okey. Anak lelaki asabah dengan perempuan. Okey. Baik. Itu bab belah lelaki. Perempuan belah ni isteri. Apabila berlaku kematian pada suami, isteri, jika suami itu tidak memiliki anak dengan isteri tersebut dan juga tidak memiliki anak dengan isteri yang sebelumnya, jika dia pernah berkahwin sebelum ni, maka isteri ini layak 1/4. Jika suami yang meninggal dunia itu ada anak dengan beliau, isteri yang terakhir ataupun isteri yang sebelumnya, maka isteri itu layak mendapat pusaka 1/8. Seorang. Kalau dia seorang. Kalau suami itu berpoligami, maka 1/8 ni pecah 2, 1/16. Kalau suami itu kahwin 3, 1/24. Kalau 4, 1/32. Betul ni bukan main? Jadi kalau isteri bila mana suami nak berumah tangga seorang lagi, okey, pastikan diserahkan semua harta pada isteri. Itulah yang berlaku pada mantan Menteri Wilayah Persekutuan bila dia nak berpoligami satu lagi, isteri dia tuntut di mahkamah semua harta-harta dia. Jadi dia kahwin dengan wanita yang terbaru tu dengan harta yang kosong. Kenapa kosong? Sebab kalau meninggal dunia suami itu tadi, maka inilah bahagiannya. Ustaz, dia baru seminggu kahwin, masih dalam tempoh perkahwinan, tetap ni bahagiannya. Orang terkeliru sama ada harta pusaka dengan harta sepencarian. Harta sepencarian adalah harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan sesebuah ataupun dalam pasangan. Maknanya satu pasangan tu berkahwin, harta sepencarian adalah harta yang diperolehi tempoh perkahwinan tersebut. Okey? Tapi harta pusaka dia tengok sama ada semasa meninggal dunia tu isteri ni masih isteri suami tu ataupun tidak. Kalau dalam tempoh isteri tu masih isteri suami,
maka dapat harta pusaka. Jika bercerai sekalipun, nak tengok isteri tu dalam tempoh iddah ke tak. Kalau isteri tu masih dalam tempoh iddah, dapat harta pusaka. Kalau tak dapat, kalau tidak melepasi tempoh iddah, okey, perceraian, okey, maka yang boleh dirujuk, maka harta tu tidak dapat. Itu kena jelas tu. Okey, maknanya kata setitis darah isteri yang kira sepatutnya iddah isteri kan bercerai kan 3 kali suci. Okey, jadi kalau tengok balik contoh, saya beri contoh semasa cerai dia suci. Okey. Sekali haid. Okey, haid pertama. Sekali haid lagi. Ni dia lepas, maksud dia dah habis dah tempoh iddah. Jika dia meninggal dunia ketika sini, maka dia masih lagi isteri. Okey, tapi dia meninggal selepas daripada habis tempoh iddah, dia bukan lagi isteri. So, setitis darah haid tu tuan-tuan bernilai ratusan ribu ringgit. Tu tuan-tuan kena jelas tu. Dalam tempoh iddah. Begitu je dengan suami. Okey, baik. Selesai bahagian isteri. So, sisi kena bijak. Kalau katakan suami nak kahwin, nak tambah pasangan satu lagi ni, sekarang ni tengah popular cerita tu, perempuan itu sangat popular. Kan? Dengan saya pun kena, abang jangan berani-berani bang, kata. Sudah kan. Dia yang buat cerita, kita pula yang kena kan. Macam kes Sol dulu lah kan, pasal-pasal semua lah, suami pun kena juga kan. Okey, baik. Okey, so jika bila mana suami nak berumah tangga satu lagi, isteri dia akan dipanggil ke mahkamah. Saya dedahkan isteri akan dipanggil ke mahkamah. So bila dia dipanggil ke mahkamah, hakim akan tanya kepada isteri ni, suami nak tambah sama isteri seorang lagi ni, apa kamu punya cadangan, apa kamu punya pendapat? Yang Arif, boleh, tak ada masalah, tapi saya tuntut apa? Kereta, rumah, belanja bulanan semua. Masa tu confirm suami akan bagi. Sebab kalau suami tak bagi tuntutan tu, hakim tak akan lepaskan. So bila tak lepaskan tu, dia mula cari alasan. Cari mana? Lari mana? Danok, Naratiwat, Yala, Songkla, semualah. Kan? Tuan-tuan tahu lah kot kan. Biasa bagi rat Danok ni kena hati-hati sikit lah. Kan? Macam alasan dia punya buat. Okey, baik. So begitulah. Okey. So bila dipanggil ke mahkamah tu, buat saya pernah. Ustaz, ditunjuk saya, Ustaz, ini adalah perintah mahkamah berkaitan poligami. Kata kenapa? Suami nak kahwin lagi ke? Ya, ditunjukkan. Ditunjukkanlah ni dituntut semualah, rumah, kereta sebagainya, barulah mahkamah membenarkan suami itu untuk berpoligami. Baik. Selesai. Okey, baik. Seterusnya, ibu juga dapat 1/6. Okey, anak perempuan, anak lelaki dia berkongsi. Anak perempuan dan anak lelaki mereka ni berkongsi, dipanggil sebagai asabah. Okey, 2 nisbah 1. 1 bahagian lelaki bersama dengan 2 bahagian perempuan. Mana punca ni Ustaz? Lizzakari mislu hazzil unsayin. Bagi lelaki atau pusaka bagi lelaki bersamaan dengan 2 perempuan. Mislu hazzil unsayin, 2 orang wanita. Ini bahagian mereka yang dapat harta pusaka. Ini waris wajib. Saya belum cerita lagi pasal adik-beradik dan sebagainya. Baik. Okey. Setelah itu, kita dah tahu siapakah waris-waris pusaka di kalangan si mati tersebut. Okey. Yang kedua, kita kena tahu pula apakah harta yang ditinggalkan. Ni dah tahu dah faham Okey, alhamdulillah. Okey. Seterusnya, setelah kita tahu siapakah waris-waris pusaka, kemudian kita tahu pula apakah harta pusaka yang ditinggalkan. Baik. Harta pusaka dengan harta bukan pusaka. Okey, ingat, harta pusaka adalah harta yang diperolehi sepanjang kehidupan dan harta tu berkekalan pemilikannya sampailah si mati tu meninggal dunia. Okey, contoh kalau kita beli rumah, dalam geran rumah tu nama si mati, kereta nama dia, account bank nama dia, macam tu.
Jika semasa hidup itu dia dah jual, dia dah infak, dia dah hibah, dah tukar nama, dah pindah milik dan sebagainya, maka harta tu bukan lagi milikan si mati. Itu telah dipindah milikkan kepada, pemilikan tu telah dipindah kepada orang lain. Okey? Tu kena tahu, kena faham. Okey. Harta pusaka termasuklah harta yang dibeli, harta yang diperolehi daripada pusaka. Mak meninggal dunia dapat tanah, so itu juga harta pusaka yang dimati pula. Okey, bila mati matikan jadi pusaka dia. Harta yang diperolehi daripada ganjaran, okey, gaji ke, komisen ke dan sebagainya, maka harta itu dikira sebagai harta pusaka. Okey, itu harta pusaka. Okey, sama ada simpanan, akaun bank, emas, tabung haji, rumah, kereta, saham syarikat ke apa semua, nama dia nama tu, nama si mati, maka tu harta pusaka. Harta yang bukan pusaka, dengan baik, harta yang bukan pusaka, okey, adalah harta yang diperolehi asbabnya adalah kematian. Okey, bila meninggal dunia dapat apa? Contoh yang pertama, mungkin dapat pampasan kematian. Okay, kalau kita kerajaan ada gratuiti kan? Gratuiti. Yang ketiga, mungkin kita mencarum takaful, yang kita bayar bulan-bulan premium dan sebagainya. Okay, yang keempat, khairat kematian. Tak kisahlah siapa sumbang dan sebagainya. Okey, yang kelima adalah sumbangan. Okay. PDRM bagi ke, koperasi polis bagi ke apa ke, kan, kita ahli sebagainya, maka itu bukan harta pusaka. Dapat selepas kematian, itu bukan harta pusaka. Okey, sebab dia dapat tu, kenapa dapat ni? Sebab suami meninggal dunia. So, isteri tak perlu agihkan kepada faraid sebab itu bukan harta pusaka. Harta pusaka yang saya sebut tadi, rumah, okey, kereta, semualah, simpanan, apa sahaja dia boleh semasa kehidupan, maka itu sebagai harta pusaka. Tapi yang selebihnya, apa yang diperolehi, asbab dia dapat tu, keluarga tu adalah kerana kematian tadi, maka itu tidak perlu diagihkan mengikut hukum faraid, kerana itu bukan harta pusaka. Tuan-tuan tahu? Okey. So, tuan-tuan tahu dan kena faham, khususnya golongan isteri, golongan wanita. Sebab bila berlaku kematian kepada suami, maka wanita isteri dia akan loss. Dia ikut dia cakap, bapak mertua ke, abang ipar ke, adik ipar ke, sebab dia dalam keadaan satu dah kehilangan suami, okay? Satu kehilangan yang besar bagi seorang isteri, okay? Dengan emosi yang masih lagi kacau bilau dan sebagainya, maka dia tak boleh nak berfikir dengan baik untuk buat keputusan ketika itu. Bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka setahun mungkin, maka lagi dia masih memikirkan untuk besarkan anak dan sebagainya. Alright? Sebab ada kes yang saya bantu, yang bantu pun tak boleh bantu sebab dia dah tersalah langkah. Bila mana suami dia meninggal dunia, dapat pampasan kematian daripada syarikat tempat dia bekerja. Okey, bapa mertua kata masukkan semua tu dalam tuntutan pusaka. So harta dia bawah 2 juta, maka dia buat tuntutan pusaka tu, dia pejabat pusaka kecil. Okey, maka dia masukkan semua dengan dia punya rumah, kereta suami, tabung haji sebagainya, masukkan juga pampasan kematian tu masuk dalam tuntutan pusaka. Bila dia buat bicara pusaka dan pihak pejabat pusaka melihat adanya anak-anak di bawah umur 18 tahun, anak dia umur seorang 8 tahun, seorang 5 tahun. Okay. Maka pejabat pusaka kata bahagian anak-anak di bawah umur ni perlu diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak mana? Pihak pemegang amanah anak-anak bawah umur, iaitu Amanah Raya Berhad.
Maka dah keluar perintah, dipanggil saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Apa yang kita boleh buat Ustaz? Saya kata perintah dah keluar. Bila perintah dah keluar, maka tak boleh langgar. Kalau langgar, engkar, kita pula kena cah, saya kata. So tak nak terpaksa bagilah bahagian pusaka anak-anak dia kepada kepada pihak Amanah Raya Berhad, sebab perintah dia dikeluarkan. Bukan banyak tuan, dia kata dalam 200,000 Ustaz. Sedangkan duit tu dah masuk pun dalam akaun dia. Dah masuk, dah dia masukkan, dah agihkan pula, dah masuk akaun dia, dia bagi pula akaun anak dia. Ada akaun anak dia yang dia jaga, tabung haji ke, setiap saya adalah akaun dia, kan? Jadi terpaksa dia keluarkan balik sebab kena serahkan kepada pihak Amanah Raya Berhad. Macam tu. So kita kena tahu mana harta pusaka, harta bukan pusaka. Saya tegur, kenapa masukkan? Sedangkan ni bukan duit pusaka, bukan harta pusaka suami. Bapak betul suruh Ustaz. Bapak betul suruh. Sampai bapak betul kata, ni duit akaun anak ni pun nama suami kan, suami punya kan, masukkan pusaka. Saya kata bukan, ini bukan duit suami, ini anak punya akaun. Bapak pengamanah je. Bapak tak tahu tuan. So kita tak nak macam tu lah. So kita kena ada ilmu. Boleh saya? Tadi kan ada pusaka, ada tidak pusaka. Ya. Suami, dia hidup dia, dia ada kebun. Kebun tu ada hasil lah. Okey. Dia dah kematian dia. Macam mana kalau ada hasil? Hasil. Ada hasil lah. Okey. Hasil tu juga perlu difaraidkan. Berterusan. Kalau maksudnya anak-anak dia yang muslim kan, dia adalah yang anak-anak dia. Betul? Ada anak usaha kan? Okey. Tapi dah jadi pusaka. Jadi dia kena agihkan juga bahagian tu. Sama ada tak hasil apa saja hasil rumah sewa ke, hasil tanaman ke, hasil peladangan ke, felda ke, semua mesti diagihkan mengikut hukum faraid. Sebab itu adalah harta pusaka. Tanah tu adalah pusaka. Maka apa yang dapat daripada hasil tanah tu perlu diagihkan sebab semua waris layak untuk dapat harta pusaka tersebut. Jadinya kalau kita lihat perkara situ, semasa kita hidup, kita dah buat, kita dah rancang nak bagi siapa, nak serahkan kepada siapa. Tahu anak ni yang usahakan contohnya. Jadi kita sebagai ayah nampak anak usahakan, kita serahkan, kita hibahkan kepada anak kita. Okey, buat bukannya kita pindah milik lain pula cerita dia. Anak tu berkuasa untuk jual dan sebagainya. Kan dia nak jual ke nak pajak ke, kita tak boleh halang. Sebab itu dah jadi milikan dia. Tetapi hibah ni maksudnya kita bagi semasa hidup, kita buat dokumen lain, dokumen hibah harta, daripada dokumen deklarasi hibah harta, tetapi dalam pemilikan dokumen asal tak tukar. Dia akan bertukar selepas kematian. Tapi semasa kita hidup, kita masih lagi boleh dapat manfaat fizikal dan ekonomi daripada aset tu. Contohnya kita ada rumah, kita nak bagi pada anak kita sebab kita ada anak perempuan sahaja. Kita tak ada ayah dan sebagainya, anak perempuan saja. Maka kita tahu bila meninggal dunia kita, adik-adik kita pun berhak terhadap rumah tu. Sedangkan dia tak pernah pun menyumbang apapun untuk dapatkan rumah tu. Tapi hukum Islam, hukum Allah dah tentukan dah. Masa hidup boleh rancang. Nak bagi siapa? Bagi pada anak. Bagi pada anak siap-siap. Tetapi anak tu dia tak dapat dia masih dapat masa hidup. Tapi dalam dokumen pemilikan harta tu ataupun geran rumah ke, geran tanah ke, masih lagi nama kita sebagai pemilik harta. Tu kita tahu. Tu kita boleh buat. Kita boleh usahakan. So kalau kita sewakan rumah tu ke, maka kita boleh dapat lagi manfaat ekonomi daripada rumah tu. Nak jual ke tak ada masalah sebab masih lagi milikan kita. Tapi kalau dah pindah milik, maka kita tak berkuasa lagi terhadap harta kita. Dan
Bila mana pindah milik pula, dia kena bebas hutang. Sebab nak menjaga pula kepada pihak yang beri gadaian tu, pembiayaan tu, bank ke, koperasi ke sebagainya, maka hanya harta-harta yang telah lepas ataupun dah tidak berhutang saja yang boleh pindah milik. Harta yang masih dalam hutang tak boleh pindah milik, tetapi ianya boleh dihibahkan. Macam mana pula? Harta tu kan bukan milik kita, milik bank. Kan? Orang cakap macam tu. Tuan-tuan kena tahu, dalam kontrak kita pembelian, kontrak pembelian perumahan, contohnya kita buat pinjaman dengan perumahan LPPSA, kan? Beli rumah dengan LPPSA. Kontrak dia kontrak baik bisa mana ajil. Maksudnya kontrak tu lah milik kita dah pun, kita bayar tangguh je kepada pihak LPPSA. Cuma kalau kenderaan tak boleh hibahkan kalau dia masih dalam hutang. Sebab apa? Kontrak dia adalah kontrak ujrah, kontrak sewaan, so tak boleh lah. Kita masuk lain tu banyak, dah panjang kan cikgu. Okay. So jelas tuan so apa hasil yang diperolehi daripada harta pusaka juga perlu difaraidkan, kerana itu telah menjadi milikan waris-waris pusaka yang lain. Okey. So kita ketahuilah apa harta pusaka dan harta bukan pusaka. So belum lagi harta kita beli sebagai proksi, gunakan nama orang lain. Okey, gunakan nama orang lain. Sebagai contoh, dalam kes kita dekat Kuala Lumpur ni, Lembah Kelang ni, biasa orang beli rumah guna nama orang lain. Contohnya kita suami beli rumah nama isteri, sebab isteri mungkin gaji lagi besar contohnya kan. Ataupun kita tak boleh beli rumah. Macam kes yang saya pernah jumpa dengan saya, ustaz, saya beli rumah atas nama isteri saya. Okey, tapi bulan-bulan saya yang bayar. Isteri saya tak bayar pun, sebab nama dia clean, so kita pinjam nama dia. Okay. Bila meninggal dunia isteri tadi, maka keluarga isteri tuntut rumah tu. Dia kata, boleh ke ustaz? Kenapa tak boleh? Sebab rumah tu nama isteri kamu. Isteri meninggal dunia, jadi mak ayah dia minta bahagian pusaka tu, bahagian rumah tu. Harga rumah tu 500,000. Tuan-tuan bayangkan bahagian mak bahagian ayah apa? Kan? Jadinya saya kata, kena bagilah bahagian ayah tu. Diorang tak terlibat pun ustaz dalam dapatkan rumah tu, saya yang bayar bulan-bulan. Itu bukan masalahnya dalam geran nama siapa? Dalam geran nama isteri. Isteri meninggal dunia, jadi mak ayah pada hak tuntut. Saya tak bagi ustaz, tak bagi tu makan hak orang lain. Tapi nak macam mana ustaz? Nak tak nak kena bagi. Tak nak jual. So rumah tu dulu beli 1,000, sekarang 500,000. Nak bagi pada anak dia, itu kena selotok dengan mak lah, selotok dengan ayah lah. Kalau dia nak lepaskan, kalau tak lepaskan tak boleh buat apa, tu dah hak dia. Macam tu. Kalau pergi bicara kecil pun, cakap kecilnya berapa, siapakah waris yang ada dalam ni? Mak hidup lagi tak? Ada mak. Ayah hidup lagi tak? Ayah. So mereka pun akan dipanggil untuk bicara pusaka. Jadi semasa hidup kita boleh buat apa rancang harta kita. Mungkin nak bagi masa hidup, nak bagi hibah pada anak-anak terpulang. Ada kata, ustaz boleh ke hibahkan harta ni pada anak? Anak masih orang kecil, tak ada masalah. Boleh je hibahkan pada anak. Kebanyakan isteri lah, isteri kan. Ya ustaz, boleh tak hibah rumah pada anak? Kenapa hibah pada anak? Kan ada suami, takut ustaz suami kahwin lain. Ini sentimen isteri ya. Saya cakap betul, ini sentimen. Saya kata macam mana cakap saya kata macam ni lah puan, kalau dia suami nak buat hal, masa puan hidup dah buat hal lah, tak boleh tunggu mati kan. Tapi kata kalau takut sangat suami kahwin, hibahlah pada anak. So, suami biasa hibah pada isteri, tapi isteri tak macam tu, dia akan hibah pada anak. Hibah pada anak tak ada masalah. Hibah pada anak, jadi bila meninggal dunia, maka rumah tu akan jatuh kepada milikan anak. Maka suami, kalau anak tu baru umur, maka suami hanya akan jadi pemegang amanah saja kepada anak berumur tu. So suami pun tak boleh jual. Nak jual pun kena dapatkan perintah mahkamah, sebab dia sebagai penjaga saja.
Okey, so itulah sikit sebanyak berkaitan dengan pengurusan pusaka yang ramai orang tak tahu, yang tak jelas, yang terkeliru, yang tak faham, membuatkan ramai orang membahagi pusaka ikut hawa nafsu sendiri tanpa mengambil kaedah yang telah Allah tetapkan, iaitu hukum faraid, yang mengakibatkan kucar kacir, bergaduh, bersengketa dalam keluarga dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan nak ajukan, nombor telefon saya 013 200 2784. Okay, nama saya Hakimi. Tuan-tuan boleh kongsikan nombor telefon saya ni dalam grup WhatsApp keluarga ke, grup WhatsApp penduduk sini ke, kawan-kawan pejabat ke dan sebagainya, tak ada masalah untuk saya bantu, untuk saya jelaskan berkaitan dengan pengurusan pusaka dan juga perancangan harta. Saya buat macam ni dalam 2-3 hari ni, ramai orang kontak saya. Ustaz, saya dapat nombor telefon ni daripada grup surau ni, daripada saya yang surau-surau masih saya mengajar lah. Apa saya boleh bantu, kata macam ni Ustaz, macam ni Ustaz, macam ni. Okey, baik, boleh berjumpa, tak ada masalah. Macam minggu lepas saya bantu satu keluarga, adik dia kata, Ustaz, saya nak minta tolong pada Ustaz, saya jaga mak sebagainya, mak dah meninggal dunia, harta ni ada mak punya duit dan juga barang kemas. Jadi dia kata, kalau boleh saya nak minta supaya abang-abang saya lepaskan barang kemas ni pada saya. Barang kemas berapa harga? Barang kemas 17,000. Okay, kalau duit saya tak kisah Ustaz, tapi barang kemas ada sentimental value pada saya. Jadi saya perunding dengan semua adik-beradik dia, 3 lelaki, seorang perempuan. Dia seorang perempuan lah, dia satu perempuan. Jadi saya jelaskan bahagian pusaka, dah jelaskan dah lelaki dia berapa, perempuan dapat berapa. Okay, saya bagi cadangan, tuan-tuan ada adik perempuan seorang ni saja. Jadi kalau boleh, kita bagilah barang kemas ni kepada adik perempuan ni, kerana adik perempuan lah yang jaga mak, yang duduk dengan mak, yang mungkin barang kemas ni ada sentimental value terhadap adik perempuan tadi. Tapi surprising ni tuan-tuan, sangat memberanjakan, bukan hanya barang kemas saja dia bagi, dengan duit-duit semua dia bagi. Ustaz, kami dah sepakat, kami adik-beradik, kami tak nak ambil, dah tahu dah bahagian kami sebuah bahagian pusaka, kami lepaskan semua pada adik kami. So sangat-sangat, dalam pengalaman saya 2 tahun bantu pusaka ini, pengalaman pertama saya bila mana adik-beradik sepakat untuk lepaskan kepada adik perempuan. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang saya ada, dengan sedikit bukan kepakaran tapi kelebihan ilmu yang Allah berikan kepada saya boleh bantu, saya boleh menolong tuan-tuan. Jika ada sebarang persoalan berkaitan dengan pusaka, tuan-tuan nak jemput saya ke, kan, nak bercakap dengan pejabat, staf pejabat ke, ada kawan ke yang nak bincang pusaka, insya-Allah saya boleh bantu. Dan dengan ilmu yang saya ada ni, saya boleh kita nak bantu supaya pusaka dapat teruskan, hubungan kekeluargaan dapat dieratkan, insya-Allah. Jadi itu sebenarnya boleh kongsi kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ni dapat yang terbaik untuk tuan-tuan semua. Yang buruk itu adalah kelemahan dan kekurangan saya miliki. Jika terkena sabar serta tersilap bicara, mohon maaf. Aqul qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Dan kita tutup dengan kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.